Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas telah menyantuni 11 cawangan Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB dengan menganjurkan satu majlis makan malam di Hotel Grand Margarita Kuching pada Jumaat. Antara cawangan yang terlibat adalah Bukit Saban, Layar, Saribas, Krian, Batang Air, Engkelili, Bukit Begunan dan Kakus. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berkata, majlis tersebut diadakan bagi mengalu-alukan kehadiran para perwakilan dan pemerhati dari cawangan-cawangan terlibat ke konvensyen PBB yang berlangsung di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada 17 hingga 19 Jun 2022. Dalam pada itu, beliau turut menyeru para perwakilan untuk sama-sama mengambil bahagian semasa sesi pembentangan dan perbahasan usul bagi membawa suara dari peringkat akar umbi kepada kepimpinan parti. Laporan seterusnya, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Jaul Samiun meluangkan masa melawat Gawai Bazar Peringkat Negeri Sarawak 2022 di perkarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pada Sabtu. Pada lawatan tersebut, beliau telah menyantuni perniagaan dan pengunjung serta mencuba pelbagai juadah makanan di gerai-gerai Gawai Bazar itu. Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng. Selepas 2 tahun tidak diadakan susulan penularan wabak COVID-19, program ini telah dilaksanakan bermula pada 17 Jun lepas sehingga 26 Jun depan. Menariknya, program ini telah mendapat sambutan dari pelbagai kaum di sekitar Kuching di mana ia turut menampilkan persembahan artis-artis lokal Dayak serta pelbagai aktiviti lain. Antara aktiviti tersebut ialah pertandingan karaoke, jualan kraft tangan, jualan makanan dan minuman, pertandingan kumang dan keling, Sarawakian Got Talents dan banyak lagi. Di Miri pula, program vaksin anti-rabies, perlesenan anjing dan pemasangan microchip diadakan secara besar-besaran di Padang Majlis Bandaraya Miri MBM pada Sabtu dan Ahad. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ketika ditemui dalam program berkenaan pada Sabtu menggesa pemilik anjing di bahagian Miri untuk mengambil peluang dengan membawa anjing peliharaan mereka mendapatkan suntikan vaksin berkenaan. Saya berharaplah bagi mereka yang ada memelihara anjing dan belum mendapat vaksinasi, silalah datang ke Padang Majlis Bandaraya ini untuk mendapat vaksinasi ini. Dan vaksinasi ini adalah percuma, ya. Jadi silalah ambil peluang ini, ya. Dan bersama-samalah kita berusaha untuk membentras penyakit rabies di Miri. Ujar beliau lagi, suntikan vaksin anti-rabies ini penting sebagai usaha mencegah penularan penyakit rabies atau anjing gila. Jelasnya lagi, pemilik anjing mesti berhati-hati kerana penyakit rabies masih perlu diambil perhatian berikutan baru-baru ini berlaku kes rabies di Sibu. Dalam pada itu, Pegawai Veterinar Bahagian Miri Dr. Silmi Al-Harir turut mengajak warga Miri agar memanfaatkan peluang ini untuk bersama membantu kerajaan dalam usaha mengekang penyebaran wabak anjing gila. Jadi saya rasa ini adalah satu peluang yang baik untuk semua pemilik yang mempunyai anjing untuk datang ke sini mendapatkan imunisasi anti-rabies bagi anjing anda pada masa yang sama, microchipping dan juga licensing. So peluang ni jarang-jarang ada. Jadi saya haraplah warga negara Miri ramai-ramai menuju ke sinilah. Saya ulangi dekat Padang MBM di Jalan Padang pada pukul 9 sampai 4 petang hari ini dan hari esok. Sementara itu, seramai 147 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bau telah menerima sijil tingkatan 6 bagi tahun 2021 pada Majlis Convocation ke-18 yang berlangsung di Dewan Suara Bau pada Jumaat. Daripada jumlah tersebut, 12 orang merupakan pelajar aliran sains, manakala 135 lagi dari aliran kemanusiaan. Hadir merasmikan majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinet. Semasa berucap, Datuk Henry memberitahu kerajaan Sarawak menyedari isu dalam mencapai liputan internet di daerah Bau. Kerajaan berusaha mengumumkan peruntukan begitu besar untuk membina banyaknya tiang ataupun infrastruktur supaya internet dapat sampai ke setiap pelosok luar bandar di kawasan Bau. Tapi pelaksanaan
begitu menyedihkan. Jelasnya, akibat kekurangan pakar dan kontraktor dalam membina infrastruktur tersebut, maka ia menjadi kekangan yang dihadapi di seluruh Sarawak dan menyebabkan pembinaannya tidak mampu dipercepatkan. Adun Tasik Biru itu kemudiannya mengumumkan bahawa beliau telah meluluskan peruntukan sebanyak RM20,000 menerusi projek kecil luar bandar MRP bagi tahun 2023 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Bau. Dalam majlis itu, Datuk Henry turut meraihkan penerima sijil cemerlang dalam peperiksaan awam iaitu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM termasuk Malaysian University English Test MUET bagi tahun 2019 dan 2020. Putra bersatu, asas berjuang untuk semua. Kebijaksanaan kepimpinan terdahulu hingga sekarang menjadikan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB terus kekal sebagai tunjang dalam membawa kestabilan politik dan sumber kekuatan rakyat di Sarawak khususnya kaum Bumi Putra. Sejak ditubuhkan pada 30 April 1973, PBB telah mengalami pelbagai transformasi yang menyumbang kepada kestabilan politik, ekonomi dan sosial secara menyeluruh di negeri ini. Namun, kunci kepada keutuhan parti keramat itu hingga sekarang terletak pada disiplin tinggi ahli-ahlinya yang sentiasa mengutamakan perpaduan dan meletakkan PBB lebih tinggi berbanding diri mereka sendiri. Demikian menurut veteran PBB yang cukup tersohor, Datuk Seri Gramong Juna. Menurut mantan adun macan itu, hasil dari perpaduan tersebut boleh disaksikan apabila calon-calon PBB sentiasa berjaya dalam pilihan raya negeri PRN maupun pilihan raya umum PRU. The advantage that we have in PBB is that the members of PBB are generally disciplined. They recognize the importance of unity in the party. And that is very important. When we come together, there must be unity in the party. This is the beauty about PBB. Of course, over the years, there might be, especially during party elections, there might be contests, things like that. But at the end of the day, people always close rank. They always come together. Because the members regard party as above them. Not that is to me what I mean to say is that party is bigger than the individual, right? More important. Beliau menjelas demikian ketika ditemu ramah di pejabatnya baru-baru ini mengenai peranan dimainkan PBB dalam mengekalkan kestabilan politik di Sarawak hingga sekarang. Menurut Datuk Seri Gramong lagi, di bawah PBB yang dipimpin Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak akan menjadi negeri yang terus pesat membangun. I have very high hopes that under PBB, Sarawak will grow into a developed state in the future. Because currently, under the Premier, he has introduced a lot of initiatives to bring about greater development, to leapfrog Sarawak into higher form of development. One of the things that our Premier is doing, emphasizing on, is the digital economy, or I might as well say, try to digitalize our livelihood, where the modern technology, internet, and all these things will have a lot of impact on our life. And he's emphasizing a lot on this. And I think it will augurs well for Sarawak in the future. Beliau juga bersetuju dengan tindakan Premier Sarawak membawa PBB dan parti komponennya keluar dari Barisan Nasional BN pada 2018 untuk memisahkan parti itu dari ketidaktentuan senario politik di Semenanjung Malaysia. And one good thing about what Premier did was after the
2019 parliamentary election, was it? He pulled out PBB or other component parties from Sarawak out of Barisan Nasional. So now we are detached. We detach ourselves from Semenanjung politics, at least not directly. We are detached ourselves from Semenanjung political parties. Of course, BN, as I hope before, did tremendous job, but the job was tainted by some unscrupulous political leaders in West Malaysia. So we don't want to be part of that anymore. Sehubungan itu, Datuk Seri Gramong menjelaskan penglibatannya dalam PBB telah memberi peluang kepadanya untuk membawa pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Macan. Usaha itu diperkukuhkan lagi apabila beliau dilantik sebagai Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar. I think all this the result of PBB. My coming into PBB helped to bring about greater development to the area. There's no doubt about it. Nobody can deny that. I always believe. Had I been in another political outfit, I might not be able to bring about as much development to my area. Beliau dalam pada itu percaya usaha untuk membangunkan lagi kawasan Macan sedang diteruskan oleh wakil rakyat ketika ini, Alan Siden Gramong. And now today, if you go to that area, to Kenawit, to Macan, you can see quite beautiful houses with all the basic amenities. The water supply, the telephone line, and all that. Of course, nothing is complete. You can never complete it in a day. Even in your generation, you never complete. And people will never be satisfied. They want more and more. We have some more areas that need roads. We say some more areas that need water supply, particularly in the upper part, the further part of the area. But I believe the YB for that area, YB Alan, is trying to do his job, and more is coming. Menyentuh mengenai penubuhan sayap belia PBB, Datuk Seri Gramong menyifatkan ia sebagai langkah yang tepat untuk mencambah idea-idea baru dalam PBB sekaligus menjadikan parti itu kekal relevan. We cannot leave out those younger people, 18 and above particularly, and work with them, among them, and maybe form a kind of another, whatever you call it, you ring, whatever. You work with them, and then I'm sure we will get support from them if we have program for them, things like that. And I think the new crops of voters, those younger ones, will have ideas of their own. It's good that they come in to change the general political thinking instead of being dwelling on the normal thing. We try to do something new with the new blood coming in. I think new thinking, new ideas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.